Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Syafiqah binti Zainul. Nombor matrik PID 21046 daripada Diploma Kaunseling Islam. Tazkirah saya pada hari ini bertajuk Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Agama Islam menganjurkan umatnya untuk sentiasa menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan hidup sesama umat manusia agar dapat membangunkan ukhuwah yang teguh, bersatu padu dan bekerjasama. Oleh itu, bagi mencapai tujuan tersebut, Islam menganjurkan umatnya untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, iaitu mengajarkan kepada kebaikan dan mencegahkan kepada kemungkaran serta keburukan. Terdapat sebuah kisah yang agak masyhur dalam Al-Quran sebagaimana ia telah diterangkan dalam kitab tafsir Ibnu Kathir. Dia menceritakan tentang keingkaran kaum Bani Israel dan balasan Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Ia mengisahkan tentang sebuah tragedi yang menimpa penduduk bandar Ailah yang terletak di pantai Laut Merah antara kota Madai dan juga Gunung Sinai, apabila mereka telah menghalalkan untuk tangkap ikan pada hari Sabtu. Padahal hari Sabtu itu hari ibadah bagi orang-orang Yahudi dan Allah telah melarang untuk menangkap ikan pada hari tersebut. Lalu mereka telah berpecah menjadi kepada 3 golongan. Golongan yang pertama ialah golongan yang telah melanggar larangan Allah Subhanahu Wa Taala, lalu mereka tetap juga tangkap ikan pada hari Sabtu. Golongan yang kedua ialah golongan yang patuh kepada larangan Allah. Mereka menegah kelakuan golongan yang pertama ni, tetapi mereka tetap juga bercampur dengan golongan yang pertama tu. Golongan ketiga pula ialah golongan yang menasihati dan memperingatkan tentang balasan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana mereka sedar kalau mereka berdiam diri, maksudnya mereka juga akan dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka pun menyingkirkan golongan pertama tersebut dan menjauhkan diri daripada bercampur dengan mereka. Apabila Allah menurunkan bala dan azabnya ke atas kaum-kaum Bani Israel tersebut yang ingkar tu, hanya golongan ketiga tu je yang terselamat daripada azab tersebut. Apabila kemungkaran telah dilakukan secara terang-terangan dalam sesebuah masyarakat dan tak ada seorang pun yang berusaha untuk mencegah kemungkaran tersebut, maka kemungkaran akan semakin menjadi-jadi dan semakin berleluasa. Kemungkaran ni pula kalau dah biasa didengar, dilihat, maka kemungkaran ni akan dianggap sebagai perkara yang remeh, ringan atau perkara yang biasa-biasa saja. Dan masyarakat tidak akan melihat kemungkaran itu sebagai satu dosa ataupun maksiat. Itulah perkara yang memang membimbangkan dan mendukacitakan dalam kalangan umat Islam pada hari ini. Oleh itu, setiap Muslim wajib bertanggungjawab dan peka untuk bertindak melakukan perubahan. Setiap kemungkaran akan mengundang kepada dosa dan setiap dosa itu akan mengundang kepada kemungkaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kemungkaran terus berleluasa sedangkan ada yang berkuasa dan mampu untuk mencegah kemungkaran tersebut, dalam keadaan tersebut maka adalah tidak mustahil kalau Allah Subhanahu Wa Taala ini akan menurunkan azab yang berbentuk bala macam bencana, yang bukannya bencana tu dia tak akan timpa kepada orang yang melakukan kemungkaran tu, dia juga akan menimpa kepada orang-orang yang tinggal dekat tempat kawasan tu. Rasulullah SAW telah memberi panduan yang jelas tentang cara untuk melaksanakan tanggungjawab menegah kemungkaran. Antaranya yang pertama ialah mengubah dengan tangan, iaitu mengubah dengan kuasa yang ada pada seseorang mengikut kemampuan dan bidang kuasa masing-masing. Yang kedua pula mengubah dengan lidah, iaitu mengubah dengan percakapan atau lisan dengan cara memberi nasihat dan bimbingan yang baik sekiranya tidak mampu mengubah dengan kuasanya. Yang ketiga mengubah dengan hati, iaitu dengan cara membenci kemungkaran tersebut di dalam hati, dan inilah merupakan selemah-lemah iman. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.